Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bi khair wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kita dapat bersama sekali lagi pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung bacaan kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada bab yang ke-27, buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang bernombor 155. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana an-nasu idza ra'aw awwal ath-thamari ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila para sahabat melihat buah yang pertama daripada satu pokok, mereka segera membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza aqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إنا إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. Ini doa Nabi SAW ketika mana dibawa buah baru kepada Rasulullah. Di para sahabat, kalau kata datang dapat buah baru, tanam pokok, jadi buah yang pertama tumbuh pada tahun tersebut, yang mula akan dibagi adalah kepada Nabi SAW. Sini kata para alim ulama, Al-Imam Al-Bajuri radhiyallahu anhu dalam syarah Syama'il Nabi SAW, beliau menyebut di sini disunatkan bagi kita kalau kata benda yang paling awal sekali kita dapat itu diserahkan kepada Al-Akabir, kepada orang yang besar-besar. Sama ada besar dari segi ilmunya ataupun besar dari segi pangkat dan kedudukan. Boleh serahkan makanan tadi kepada mereka. Ini adalah sunnah yang dibuat oleh para sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah. Jadi kalau tengok orang kampung, mereka ni dah beramal lama dengan perkara ni. Dapat berah yang baru, serah ke tok guru dulu. Dapat buah baru, buah durian baru duruh di kampung, bukan buang buruk tu. Bukan hak buruk-buruk, hak yang datang makan, tak. Hak yang elok tu akan dibagi kepada tuan guru terlebih dahulu. Ini sunnah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian bila dapat buah tadi kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan berdoa, Allahumma barik lana fi thimarina. Ya Allah, limpahkanlah keberkatan kepada kami melalui buah-buahan kami. Wa barik lana fi madinatina. Dan limpahkanlah keberkatan kepada kami melalui kota Madinah kami. Wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Dan limpahkanlah keberkatan kepada kami melalui gantang dan cupak kami. Jadi mud ini cupak, sa' gantang. Jadi Nabi doakan kepada gantang dan cupak Madinah Al-Munawwarah. Jadi yang mengikut kepada kiraan gantang dan kiraan mud ini yang kita guna sekarang ni adalah kiraan yang digunakan oleh ahli Madinah pada zaman dahulu. Jadi Nabi doakan sa' dan juga mud tersebut. Hadirin mati Allah, ada satu musalsal, hadis musalsal bis-sa'. Hadis musalsal bis-sa'. Bis-sa' ni maksud dia bagi bekas. Saya ambil musalsal tersebut dengan guru kami yang mulia Syekhuna Usamah Al-Azhari di Masjid Al-Azhar. Syekh Usamah ada bagi musalsal yang dia ambil dengan Syekh Namir Khatib. Syekh Namir Khatib ni seorang ulama daripada Madinah Al-Munawwarah. Yang musalsal ni, setiap orang yang sampai dapat hadis tersebut akan dapat bekah mud yang berukuran pada zaman Nabi SAW. Jadi tok guru, kalau kita ambil hadis tu dengan tok guru tadi, tok guru tu akan buat bekah tadi sebesar bekah zaman Nabi SAW. Jadi bentuk dia macam kun sikit, tapi buat daripada besi. Tapi yang datang majlis di Masjid Azhar hari tu ramai sangat, hampir 200 ke 300 orang. Jadi tak sempat nak buat. Syekh tak sempat nak buat dia punya bekah tersebut. Syekh kata dia akan buat, tapi tak tahulah bila nak buat tu.
Aku tak sempat masa lah kan. Jadi kita kena pergi jumpa pula lah, minta sekali lagi. Jadi saya tak boleh nak bagi dah sebab saya tak ada bekas tu. Dapat ijazah tu dapat, cuma bekas tu tak ada. Jadi kalau ada bekas tu kepada kita, lepas ni kalau kita bagi, maka kita boleh hantar bekas tadi kepada tukang besi untuk dia buat bekas sebesar tu, dan semua orang akan dapat seorang satu bekas tersebut. Dan simpan ini adalah bekas seumpama zaman Rasulullah SAW. Jadi kalau diisi beras dalam tu penuh cukup-cukup, maka akan cukup satu mud, satu cupak beras dalam bekas tadi. Baik. Gitu. Dan itu doa Nabi SAW. Kemudian Nabi doa lagi, ya Allah, Allahumma inna Ibrahima abduka wa qaliluka wa nabiyuka. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu adalah hamba-Mu, kekasih-Mu dan juga Nabi-Mu. Ini Nabi bertawassul dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis ni Nabi bertawassul dengan menggunakan nama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa inni abduka wa nabiyyuka. Dan Nabi bertawassul dengan dirinya sendiri. Dan aku adalah hamba-Mu dan juga Nabi-Mu. Kenapa dahulukan hamba daripada Nabi? Karena kedudukan hamba itu adalah kedudukan yang sangat mulia. Dalam Al-Quran Allah sebut subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Allah tak sebut subhanallazi asra binabiyhi, tapi sebut bi'abdihi. Jadi penggunaan abdun ini penggunaan yang sangat istimewa. Jadi gelaran hamba yang Allah Ta'ala letakkan kepada Rasulullah ni istimewa. Maka Rasulullah letakkan itu abduka wa rasuluka wa nabiyyuk. Kenapa Nabi Muhammad tidak sebut di sini wa khaliluk? Dan dalam hadis yang lain memang Nabi juga termasuk Khalilullah, juga Habibullah, dua-dua sekali. Wa innahu da'aka li Makkah. Dan Nabi kata, Nabi Ibrahim telah memanjatkan doa kepadamu ya Allah untuk Makkah Al-Mukarramah. Jadi Nabi Ibrahim mendoakan seperti dalam Al-Quran, berkenaan dengan Makkah, seperti yang disebut Allahumma salli alaihi wasallam dengan kalam faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Jadi hadis tersebut, ayat Quran tadi itu adalah doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Makkah. Wa inni ad'uka lil madinati bimisli ma da'aka bihi li Makkah. Dan kata Nabi, sebagaimana yang telah dipohonkan oleh Nabi Ibrahim, maka aku juga pohonkan kepadamu ya Allah untuk bumi Madinah Al-Munawwarah, dan lebih daripada apa yang dipinta. Wa mislihi ma'ah. Hak ni yang ulama gunakan dalil. Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu menggunakan dalil dalam hadis ni bahawa Madinah lebih afdal daripada Makkah Al-Mukarramah. Jadi Imam Malik berpandangan Madinah lebih afdal. Jumhur ulama Hanafiyah, Hanabilah, Syafi'iyah dan Hanabilah, tiga mazhab mengatakan Makkah adalah paling afdal. Syekhuna Yusri hafizahullah taala sebut dalam kitabnya, dia kata, dia sebut dalam syarahan Majlis Syama'il ni, dia sebut digabungkan di antara dua. Dari segi duduk lama lebih baik duduk di Madinah. Dari segi duduk untuk nak menjalankan syiar agama Allah Taala ini dengan ibadah, itu di Makkah Al-Mukarramah. Jadi ini menggabungkan di antara dua kelebihan. Sebab tu Syekh Yusri hafizahullah taala, kalau dia pergi ke Madinah, dia akan duduk lama. Kalau pergi rombongan dengan dia umrah, dia akan duduk di Madinah selama 9 hari. Di Mekah duduk 5 hari ya. Dia gitu. Kalau kita rombongan kita akan duduk Mekah 5 hari, Madinah 5 hari, Mekah 8 hari tak? Dia lebih tang Mekah. Tapi kalau Syekh Yusri dia pegang dengan pandangan Madinah lebih afdal, kerana di situ ada jasad Nabi SAW, dan jasad Nabi lebih mulia daripada Kaabah Al-Musharrafah. Dan ini adalah pandangan jumhur para alim ulama, tidak ada khilaf. Karena Kaabah adalah makhluk, Nabi SAW adalah sebaik-baik makhluk. Itu. Maka Nabi lebih afdal daripada Kaabah Al-Musharrafah. Siapa nak khilaf? Tak ada khilaf, dan tidak ada khilaf dalam bab tu. Cuma buq'ah, tempat tanah yang paling afdal di mana? Ini khilaf tu. Khilaf tu di tanah tu. Tanah paling afdal di antara Mekah Madinah, jumhur kata Mekah. Al-Imam Malik kata Madinah Al-Munawwarah. Baik, tempat Nabi dimakamkan, tempat tanah tempat Nabi dimakamkan, itu tidak ada khilaf di kalangan ulama
Itu lebih afdal daripada Madinah tu sendiri, lebih afdal daripada Mekah, lebih afdal daripada langit dan bumi. Faham? Nampak tak? Tempat Nabi dimakamkan itu lebih afdal daripada seluruh makhluk Allah Ta'ala dan juga tanah yang lain, termasuk Mekah sendiri. Dan tidak ada khilaf di kalangan ulama dalam bab ni. Cuma Syekh Yusri kata, walaupun saya bermazhab Syafi'i dan sangat kuat berpegang dengan mazhab Syafi'i, tapi dalam masalah Mekah Madinah saya memilih pandangan Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dia pilih pandangan Imam Malik dalam bab tu. Dan Nabi sebut dalam hadis, siapa yang duduk di Madinah dan kemudian sempat menunaikan solat sebanyak 40 waktu, maka dia akan terselamat daripada nifak dan daripada api neraka Allah Ta'ala. 40 waktu. Jadi 40 waktu kalau boleh jaga. Sebab tu saya duduk 9 hari. Sebab kalau kita duduk 5 hari, payah nak dapat macam mana 40 waktu. Boleh khotok tak? Khotok tak kira lah. Dia 40 waktu tu waktu yang pertama sembahyang dengan imam dalam masjid. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, 40 waktu tak mesti sembahyang dengan imam yang pertama tu. Yang penting dapat 40 waktu dalam masjid. Jadi kena duduk kurang-kurang 8 hari. 8 kali 5, 40. Baru dapat fadilat tu. Tapi kita dah duduk 5 hari, payah nak dapat fadilat tu. Tapi tak apa, tak ada masalah apa. Allah maksud dia tak perlu nak berkelahi, tak perlu nak sedih dan sebagainya. Lepas ni kalau pergi, kalau boleh duduk lama sikit, duduk lama sikit. Selalu kita pergi dah duduk lama di Mekah. Kali ni pergi umrah pula sekali lagi. Kalau pergi kali yang kedua, kalau boleh mintalah pula untuk duduk 8 hari pula untuk dapat fadilat tersebut. Kalau boleh. Baik. Summa yad'u asghara walidin yarahu fayu'tihi dhalika as-samar. Maka kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan, dia kata apa? Kemudian Rasulullah SAW memanggil anak-anak yang paling kecil, sama ada anak-anak cucu-cucu Rasulullah SAW sendiri ataupun anak-anak orang lain lah. Nabi akan panggil mereka, lalu Nabi berikan buah itu kepada mereka. Jadi buah yang dapat tu, Nabi datang buah kepada Nabi, maka Nabi akan doakan dengan doa yang panjang tadi. Kemudian bila tengok buah yang pertama Nabi ambil, Nabi akan panggil kanak-kanak dulu. Nabi akan bagi kepada mereka. Ini sunnah Nabi SAW. Kerana kanak-kanak, kenapa dibagi kepada kanak-kanak? Karena kanak-kanak bila tengok buah baru-baru ni, mereka lah yang paling cepat untuk nak tengok dan juga teringin nak makan dulu. Tapi nak ambil tak berani, takut orang tua marah. Maka Nabi yang akan bagi kepada mereka. Ini adab. Lepas tu dalam bab makanan ni, kalau nak mula bagi ke siapa dulu? Bagi ke budak-budak dulu. Ni orang tua pergi ratak dulu. Bagi budak-budak dulu. Budak-budak dulu sebab apa? Sebab budak-budak yang mereka ni ragbah mereka untuk makan tu lebih. Boleh? Betul ya? Oh, betul ya angguk. Azra'i angguk. Dia tu memang lapak pun kan. Jadi kalau buka puasa, eloknya dahulukan kanak-kanak dulu. Kanak-kanak dan juga budak-budak yang muda pada kita, mereka ni lebih berharap kepada perkara tersebut. Orang tua-tua duduk belakang sini, tak kita pula laju pergi depan kali. Marah pula budak-budak kalau potong. Lepas tu kalau makan setalam dengan kanak-kanak, dengan siapa kita nak mula basuh tangan? Siapa nak mula basuh tangan dulu? Gini, kata tuan rumah. Saya tuan rumah, makan dengan 2-3 orang. Ada tok guru seorang makan dengan kita. Lepas tu ada anak kita kecil seorang. Jadi kita ambil air nak basuh tangan tu, nak basuh tangan siapa dulu? Basuh tangan budak dulu. Basuh tangan budak dulu. Kenapa basuh tangan budak dulu? Karena tangan budak tidak selamat daripada kekotoran. Dia korek tak hidung, dia garuk punggung kan, dia kira orang. Dia tak kira apa. Betul tak? Jadi sebab tu dahulukan tangan dia untuk basuh. Kerana nanti dia akan letakkan tangan dia dulu dalam makanan. Kerana dia budak. Kemudian baru basuh tangan tok guru. Kemudian baru basuh tangan orang lain. Nampak? Dan sunat basuh tangan dia dulu. Ni, tuan rumah basuh tangan dia dulu. Sebab disunatkan juga tuan rumah yang mula letakkan tangan makan. Kerana kalau tuan rumah tak start makan, orang lain tak mau nak makan. Malu. Memang dalam apa ni, Allah SWT dalam fiqh disebut, kalau orang letak makanan depan kita, jadi taqdimut ta'am bimanzilati izni bil kalam. Maksudnya kalau mereka dahulukan makanan tak depan kita, contoh kita pergi rumah kawan kita, tengok-tengok dia letak ayak depan kita, ayak teh tak, kemudian dia letak biskut depan kita. Orang Melayu ni dia beradab sungguh.
Dia tak sentuh lagi mana tuan rumah tak kata sila. Lagi tak bersila tu sampai sejuk ayat teh. Dia tak sentuh lah sebab tuan rumah tak suruh. Tapi kalau mengaji fiqh, dalam kitab ulama-ulama sebut apa dia? Taqdimut ta'am, tanzilu manzilata al-iznu bil kalam. Maksudnya mendahulukan makanan diletak di depan kita, itu telah mengambil tempat seolah-olah dia telah sebut dengan mulut dia, seolah tuan rumah kata makan. Walaupun dia tak suruh makan. Jadi orang yang telah dijamu makanan tadi, dia boleh terus ambil ayat yang telah diletak depan dia untuk minum. Jadi tuan rumah pula kena faqih jugalah. Lagi tuan rumah pula kata, tu dia pelahap gila. Hampir tak makanan bawa depan dia. Ni semua, maksud dia semua nak kena mengaji. Tuan rumah pun kena mengaji, orang nak minum pun kena mengaji juga. Benar kena minta izin tak? Tak perlu minta izin. Kerana dia letak depan kamu lah. Bak ni ulama ajar. Ni saya dapat ni ketika mana saya datang ke majlis, ke tempat guru saya, Syekh Ahmad Mamduh. Saya pergi mengaji kitab dengan dia kat Darul Ifta. Seorang dengan seorang lah. Syekh duduk kat meja dia, meja tempat kerja dia, kemudian saya duduk di depan dia. Kemudian Syekh ambil air teh, Syekh tak kat saya. Kemudian Syekh letakkan biskut panjang tu, tak kat depan saya. Lepas tu saya tak minum, saya terus baca kitab dan Syekh dengar. Syekh kata, awak tak minum, tak makan. Saya kata, tak ada adab kalau saya minum tanpa minta izin dengan Syekh. Syekh kata, tak. Dalam fiqh, hak saya sebutkan tadi. Kalau diletakkan makanan di depan, itu telah mengambil tempat izin dengan kalam. Seolah-olah dah diberikan keizinan untuk kita makan. Jadi tak perlu minta izin. Aku dah jamu kat hang. Itu seolah-olah aku telah memberikan izin untuk kamu makan makanan tersebut. Buat lah, ni fiqh. Tapi orang Melayu alhamdulillah lah, fiqh pun ada, tasawuf pun ada. Tasawuf tu dia maksud dia nak jaga hati tuan rumah. Jadi tuan rumah pun kena faqih jugalah. Tuan rumah pun bila dah jamu, sila minum dulu. Ni menyembang sampai tak ingat apa. Sampai sejuk minuman tadi. Boleh. Baik. Kemudian kalau habis makan, nak basuh tangan siapa dulu? Kalau habis dah makan semua, basuh tangan tok guru dulu. Itu cara dia. Tadi nak mula makan, basuh tangan budak. Habis makan, tak basuh tangan orang yang paling afdal dalam majlis tersebut. Basuh tangan dia dulu. Walaupun dia muda, tapi kalau ilmu dia lebih, basuh tangan dia dulu. Tuan rumah, basuh tangan last sekali. Jangan tuan rumah basuh tangan dulu. Tuan rumah basuh tangan dulu, orang ni nak makan slot. Dia jadi berhenti terus, nak makan tak lajak. Kerana tuan rumah makan dulu. Tuan rumah habis dulu makan. Ni adab yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Comel, semua diajar. Baik. Jadi Nabi bagi kepada kanak-kanak sangat memerlukan kepada makanan tadi, dan juga kanak-kanak yang paling italatun nazar. Maksudnya mata mereka ni akan paling banyak melihat kepada makanan tersebut. Dan ni juga menunjukkan rahsia dalaman seorang yang kamal hatinya, dia tidak akan terpengaruh dengan benda baru yang ada depan mata dia. Kadang-kadang dia akan serahkan kepada orang lain benda baru tersebut. Ini segi tasawuf. Baik. Hadis yang ke-156. Sayyidatina Rubai' binti Muawwiz ibni Afra radhiyallahu taala anhuma berkata, jadi Sayyidatina Rubai' ini sahabati as-saghirah. Jadi sahabat yang kecil di kalangan perempuan. Jadi waktu ni dia kecil lagi, temu dengan Rasulullah SAW. Binti Muawwiz ibni Afra. Afra ni nama ibu dia. Ibu kepada Sayyidina Muawwiz. Jadi Afra tu bukannya nama lelaki, nama orang perempuan. Ba'athani Mu'az bin Afra. Sayyidina Mu'az ibni Afra menyuruh saya membawa sepiring kurma. Sayyidina Mu'az ni pak saudara dia lah. Pak saudara kepada Sayyidatina Rubai'. Menyuruh saya membawa sepiring kurma yang baru masak. Biqina'in min rutabin wa alaihi ajrin min qissa'in zughbun. Qissa'in zughbun. Ayo. Kalau disebut dengan wa alaihi ajrin zughbun. Kalau zughbun ni dia akan jadi sifat kepada ajr. Kalau bil jar masuk sifat kepada qissa'. Dalam nahwu lah. Boleh baca zughbun boleh, zughbin pun boleh. Jadi boleh baca dua-dua. Min qissa'in zughbin atau min qissa'in zughbun. Baca dua-dua. Jadi dibawa sepiring kurma yang baru masak rutab dengan timun kecil yang masih berbulu. Jadi bulu-bulu kecil yang ada pada timun tersebut.
untuk Rasulullah SAW. Karena Rasulullah diketahui suka makan qissa dengan rutab. Karena rutab ini sifatnya panas. Qissa ataupun timun kecil ni sifatnya sejuk. Maka Nabi dia suka makan makanan yang tidak sama dia punya jenis. Nabi tidak akan makan makanan yang panas dengan panas, sejuk dengan sejuk. Nabi akan makan makanan yang panas dengan sejuk. Gitu cara Nabi SAW makan. Karena dia kata, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul qissa'a fa ataituhu bihi wa indahu hilyatun qadimat alaihi minal bahrain. Jadi aku tahu, orang tahu kata Rasulullah menyukai qissa, timun kecil tersebut. Maka saya mempersembahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu, waktu ketika hantar tu kebetulan ada harta hadiah yang dibawa daripada Bahrain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Bahrain ni daripada dulu lagi memang kaya. Jadi pokmai harta yang sangat banyak kepada Rasulullah diberikan hadiah kepada Nabi SAW, termasuk barang-barang kemas diletakkan di tepi Nabi SAW. Jadi famala yadahu minha fa'atanihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil apa ni orang panggil apa? Barang kemas tadi. Mala yadahu. Yadahu ni sebelah tangan lah. Jadi Nabi ambil pegang sebelah tangan, genggam tu hilyah, mah, permata, berlian semua ni. Bayangkan ambil segenggam tu. Bila letak dekat tangan apa ni Sayyidatina Muawis, Sayyidatina Rubaiyah binti Muawis, kemudian terus suruh bawa balik. Ambil lah. Ni. Kawan ni bagi rutab, ada 2-3 biji. Qissa adalah 2-3 biji. Ni kalau timbang tak ada harga. Betul tak? Kalau kita beli 2-3 biji kurma, ada 5-6 biji kurma, kemudian adalah 7-8 biji timun. Ada harga tak orang sebut? Tak, bagi tadi hanya kerana cintakan Rasulullah. Ya, sebab tu Rasulullah tidak akan tolak walau kurang. Kerana Nabi SAW, Nabi tidak akan menolak walaupun dijemput untuk makan kaki kambing. Sup kaki kambing pun Nabi SAW. Jadi kalau dibagi walaupun sedikit, jangan tolak. Hadiah jangan ditolak. Terima. Tak suka, tak tepi. Jangan buat muka tak suka ketika orang bagi hadiah tersebut. Ni pula Nabi suka makanan ni. Maka bila dia bagi, Nabi pun ambil harga yang tu dah. Kalau bayangkan mah segenggam. Berapa harga mah segenggam? Kalau kata rantai mah hak kecil tu saja pun tadi dah 2,000 lebih. Ni kalau kata segenggam, banyak tu. Berapa ratus ribu yang telah Rasulullah SAW balas kepada Sayyidatina Rubaiyah binti Muawis ibni Afra. Ini dalil kata Rasulullah, tidak ada langsung dalam hati Nabi tentang dunia. Malah sifat saqa dan juga sifat pemurah Rasulullah SAW ini sangat tinggi kedudukan. Ini kata hebat Nabi SAW. Ini tidak ada bandingan. Habis. Bab yang ke-28. Minuman Rasulullah SAW. Ini kita masuk bab Nabi suka minum apa pula. Kita dah cerita dah bab Nabi suka makan apa. Nabi suka, tahun lepas kita bincang bab Nabi suka makan apa. Tahun lepas. Siapa ingat? Tak ingat, buka balik kitab. Kemudian kita bincang pula bab mangkuk Rasulullah SAW. Dalam mangkuk apa Nabi guna. Kemudian bincang pula bab buah apa yang Nabi suka makan. Sekarang kita bincang pula bab minuman apa yang Nabi suka minum. Hebat kita ni kalau habis sungguh-sungguh. Tamam. Jadi kita telah mengerti lebih kurang 80% daripada kehidupan Rasulullah. Berbanding dengan kalau baca kitab-kitab hadis ni lagi banyak lagi lah. Daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana ahabbu syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-hulwa al-barida." Minuman yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah minuman yang manis dan sejuk. Minuman manis dan sejuk ni bukan maksud dia letakkan ais. Boleh juga lah, tak ais pun boleh juga. Tapi maksud sejuk di sini, yang disejukkan. Nabi tidak suka makan minuman yang, tidak suka minum minuman yang panas. Sakin, yang panas, terlalu panas tu Nabi tidak suka minum. Satu lagi, kalau panas minuman kita nak kena tunggu bagi sejuk dulu. Kalau nak bagi tunggu sejuk, Alhamdulillah. Tapi kalau kita hembus, makruh. Jangan buih air tersebut. Kita nak minum, kita makruh. Kerana ini boleh datang penyakit. Dan Nabi melarang perkara tersebut. Jadi kalau nak buat macam mana? Tunggu bagi sejuk. Tunggu bagi sejuk dulu.
Dan dimaksudkan kata ulama al-hul wal barid ini maksudnya adalah al-ma'ul azb, air yang sejuk. Air itulah air kosong. Itu pandangan pertama. Yang kedua kata air yang dicampur dengan zabib. Atau air dicampur dengan apa ni, kurma, kismis. Ada juga dimasukkan air yang dicampur dengan kurma. Dia bagi manis air tersebut. Dipanggil hul wal barid. Saya baru ni tengok dalam satu ada dia buat iklan dalam Facebook. Dia buat poster. Dia bawa keluar hadis ni lah, kana ahabbu asy-syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hul wal barid. Ditulis itu. Dan kata Nabi suka meminum minuman yang sejuk dan manis. Lepas tu dia letak gambar aiskrim. Tak gambar aiskrim. Jadi ada orang tanya kat saya, macam mana ustaz? Adakah dimasukkan dengan hul wal barid tadi ni aiskrim? Maksud dia aiskrim kah? Zaman Rasulullah ada aiskrim? Wallahu alam, saya tidak pasti benar tersebut. Cuma kita kata apa ni, tak ada lah masalah apa pun. Cuma jangan pergi kata makan aiskrim, cornetto apa semua tu, ini adalah sunnah Rasulullah. Memang Rasulullah suka minum minuman yang manis. Jadi kalau kata kita gunakan itu sebagai kata Nabi suka benda yang manis, jadi kami suka aiskrim kerana aiskrim manis. Silakan, tidak ada masalah. Kerana aiskrim termasuk benda yang manis. Cuma jangan letak gambar aiskrim tu sebab hul wal barid. Tak ada pun dalam kitab sebut aiskrim. Dan kitab sebut air sejuk ataupun air yang dicampur dengan manisan dalam air tersebut. Tu maksud dia. Kita aiskrim kan campur manisan juga dalam. Tu ais. Yang hulul barid ni air yang tidak ais. Maksudnya sejuk. Sejuk gitu ya. Tapi sejuk sini tidaklah menafikan zuhud Rasulullah SAW. Gitu. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengkhabarkan, dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana wa Khalid bin al-Walid ala Maimunah. Saya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tu siapa dia? Sayyidina Ibnu Abbas. Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas. Ini dipanggil Abadilah al-Arba'ah. Dalam sahabat ada 4 orang Abdullah. Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Zubair, Abdullah Ibnu Amr Ibn Al-As, Abdullah Ibnu Umar. 4 orang ni. 4 orang dipanggil Abadilah Arba'ah. Habis tu Abdullah bin Mas'ud macam mana pula? Dan Abdullah bin Mas'ud tidak termasuk dalam 4 ni. Jadi kalau ulama-ulama hadis sebut ataupun ulama fiqh, ini diriwayatkan oleh Abadilah Arba'ah. Jadi 4 orang tadi terus dalam otak kita ni kena letak Sayyidina Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr bin Al-As. 4 orang ni. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tidak termasuk kerana dia adalah sahabat yang tua. 4 orang ni 4 orang yang muda. Dia panggil Abadilah Arba'ah. Di istilah ulama. Jadi dia kata apa? Aku masuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama dengan kami juga Sayyidina Khalid bin Walid. Jadi masuk dalam rumah Sayyidatina Maimunah. Jadi boleh masuk rumah Sayyidatina Maimunah. Sayyidatina Maimunah kita makruf kata dia adalah ibu saudara kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Dengan Sayyidina Khalid Al-Walid pula macam mana hubungan mereka? Juga mak saudara. Sayyidina Khalid Al-Walid adalah anak saudara kepada Sayyidatina Maimunah. Jadi sebab tu dia boleh masuk terus dalam rumah tanpa masalah. Tak ada masalah apa. Jadi pergi ke rumah Sayyidatina Maimunah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara yang menyerahkan diri kepada Rasulullah. Yang dia datang temu dengan Rasulullah. Dia naik atas unta di Sarif. Sarif ni di mana? Dekat dengan Taif. Dekat dengan Tan'im. Dekat Tan'im di Makkah Al-Mukarramah. Sampai di situ Rasulullah ada di situ ketika sebelum masuk ke dalam bumi Makkah. Itu masih lagi tanah halal. Dekatlah dengan tanah haram dah. Kemudian Sayyidatina Maimunah kata, "Ya Rasulullah, aku ingin hadiahkan kepada kamu unta ni dan juga termasuk yang duduk di atas unta ni." Maksudnya dia lah. Maka Nabi menerima perkara tersebut. Dan Allah SWT ketika tu kata para ulama, Nabi dalam keadaan ihram. Dan berihram. Jadi ini khususiat Rasulullah SAW boleh berkahwin ketika dalam keadaan ihram. Umat tidak boleh. Kita tak boleh berkahwin dalam keadaan berihram. Malah kalau dikahwinkan pada ketika tersebut dalam keadaan ihram, tidak sah perkahwinan tadi. Tak sah tu. Yalah. Baik. Satu dalam kitab fiqh lah, buka kitab fiqh. Cuma nak ceritanya Sayyidatina Maimunah dia bertemu dengan Nabi di Sarif. Bersama dengan Nabi di Sarif. Dan kemudian dia wafat di mana? Di Sarif juga. Ini minal ajaib. Ajaib dia panggil. Satu benda yang ajaib. Dia mati, dia wafat juga di Sarif. Jadi makam Sayyidatina Maimunah sampai sekarang di Sarif lah.
Dulu ni, kata ulama, dibuat masjid pada Sayyidatina Maimunah punya maqam dan dilawat oleh orang ramai. Tapi bila Saudi sekarang ni diruntuhkan masjid tersebut, buat biasa. Nah. Ni panggil Port Saudi. Depa hotel Hilton depa boleh buat lah. Nah. Masjid-masjid depa suka runtuh sebab depa kata ni bid'ah, dalalah. Dalalah kepala otak depa, noh. Itulah. Lah ni dah payah nak masuk Madinah, Mekah. Masuk pula tak syarat pula 2 minggu. Ya betul lah. Hak tu negara kamu. Boleh tak syarat macam-macam. Tapi sebenarnya bukan masalah tu sebenarnya. Masalah dia menyusahkan orang ramai. Dan memang daripada dulu lagi suka menyusahkan orang. Bukan dendam ni, geram. Sebab saya baru ni pun kena tahan di Madinah. Saya, ibu saya semua dalam 13 orang kami kena tahan. Nak masuk ke Mesir lah. Ni bukan nak masuk, nak keluar. Nak keluar pun kena tahan juga. Tak ada negara paling bengong gitulah. Orang kalau nak keluar lah, tak ada masalah apa lah. Tak, dia nak tahan juga. Dia kata kami tidak ada visa nak masuk Mesir. Saya kata, saya duduk Mesir lama. Mana ada masuk visa? Kalau masuk Mesir tak ada visa bagi orang Malaysia. Orang Malaysia tak perlu visa. Satu-satunya negara yang masuk ke Mesir tidak perlu visa, Malaysia. Masuk tak kena bayar apa. Dapat cop terus 2 minggu. Negara lain kena bayar baru boleh masuk. Nak dapat visa tu kena bayar. Kita masuk picop dekat immigration tu terus boleh masuk. Dia kata tak. Undang-undang baru. Undang-undang baru kepala kambing bayar. Saya kata saya baru balik, baru cop ya. Dah tak boleh. Sampai terlepas kapal terbang. Tak rasa bersalah langsung. Ni kata Port Saudi ni. Samsung yang sungguh. Kita nak marah banyak-banyak tak boleh, takut hilang kita lagi. Tangkap terus. Dia tak boleh nak maki banyak-banyak lagi. Sabar. Baru balik umrah pula. Kan nak maki orang. Makilah sikit-sikit kan. Jadi saya pun terpaksa bermalam di Jeddah. 13 orang bapak semua. Bayangkan. Hampir 10,000 terpaksa dikeluarkan duit untuk beli tiket baru pula. Sebab saya pergi minta balik refund, tak boleh. Dia tak mau. Sebab tak tahu lah. Ni. Orang yang menyusahkan orang di muka bumi Allah Ta'ala, Allah akan susahkan mereka di akhirat nanti. Nah, Allah akan susahkan mereka. Masuk bumi haram, mana boleh susahkan orang? Tu nak masuk pun susah, nak keluar pun susah juga. Nah, kotlah kita duduk di Madinah tu dia bagi free kan, hotel. Dah kena bayar ke hotel. Pening kita. Ini dah ujian Allah Ta'ala bagi. Kita dah terima dah ujian tersebut, tapi kita geram juga lah dengan Saudi itu ya. Lepas tu campur pula dengan masalah Wahabi apa semua kali lagi kita geram lah. Dah lah Wahabi, lepas tu pula buat panggil huduh pula. Tapi tak semualah gitu noh. Sebahagian-sebahagian orang. Sebab guru-guru saya pun ramai daripada Madinah dan Mekah. Jadi saya marah tu kepada orang-orang tertentu. Tapi kebanyakan guru-guru saya sebenarnya bukan orang Mekah. Mereka orang Yaman. Tapi duduk di Mekah. Jadi bukan Saudi juga. Lalu Sayyidatina Maimunah radhiyallahu taala anha faja'atna bi ina'in min laban. Sebelum ini faja'atna bi ina'in min labanin fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ana ala yaminihi wa Khalidun an shimalihi. Jadi Sayyidatina Maimunah bila kami datang terus jamu minuman. Nampak. Ini ada orang datang jamu terus kecuali bulan Ramadan lah. Kan mai tengah-tengah hari tekan nak jamu ayak juga. Tunggu sampai buka puasa. Maksudnya ni kalau bulan yang tidak puasa lah. Jamu terus ayak. Jangan sembang dulu. Ni sembang sampai 2 jam. Allah terlupa nak jamu ayak. Ni tak kerti ada. Jamu dulu. Tak perlu nak minta, tak perlu nak. Dan orang pula tak perlu tanya. Kita tak perlu tanya orang nak makan nasi ke tak makan nasi ke apa. Kalau orang nak datang rumah kita, kita tahu dia nak datang rumah kita. Tak perlu tanya ke dia, nak makan nasi kat rumah saya ke? Takkan kawan tu nak beritahu. Memang kami pergi nak makan nasi pun. Kita lah kena faham. Dah orang tu nak datang rumah. Datang pula waktu macam ni biasanya orang makan nasi. Jadi buatlah nasi. Waktu tu tak perlu tanya. Kalau waktu ni waktu petang, orang tak makan nasi tengah-tengah petang ni lepas asar. Jadi Sayyidatina Maimunah hidangkan air. Air apa ni? Air susu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu tersebut, wa ana ala yaminihi wa Khalidun an shimalihi. Digunakan perkataan ala yaminih an shimalih. Kenapa begitu? Ini kata Imam Baijuri litafannun, untuk nak membanyakkan bahasa. Sebenarnya boleh dia guna ala yaminihi wa ala shimalih. Boleh juga guna wa an yaminihi wa an shimalih. Boleh guna dua-dua. Tapi Sayyidina Ibnu Abbas nak tafannunkan bahasa, maka dia gunakan ana ala yaminih wa Khalidun an shimalih. Jadi boleh guna dua-dua, tak ada masalah.
Jadi ketika tu dia kata, aku duduk di sebelah kanan Nabi, dan Sayyidina Khalid Al-Walid duduk sebelah kiri Nabi. Faqala li, maka Rasulullah pun bersabda, asyurbatu lak. Nabi kata apa? Minuman ni untuk kamu. Fa in syi'ta atharta biha Khalida. Tapi kalau kamu apa ni, jika kamu mau, dia kata, kamu boleh beri Khalid, Sayyidina Khalid bin Al-Walid minum dulu. Kalau kata kamu nak bagi isar kat dia lah. Kalau kamu nak orang panggil apa? Toleransi dengan Sayyidina Khalid, bagilah dia minum dulu. Karena kamu kecil, Sayyidina Khalid tua. Jadi sebab Sayyidina Khalid duduk sebelah kiri, Sayyidina Anas duduk sebelah, Sayyidina Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas duduk sebelah kanan. Memang kena dahulukan kanan. Dalam hadis sebab Nabi sebut al-aymanu fal-ayman. Al-aymanu fal-ayman. Jadi kalau kita nak masuk pintu rumah, kita duduk belah kiri, orang kawan kita duduk belah kanan. Dahulukan kanan. Kanan masuk dulu. Al-ayman summal ayman atau al-ayman fal-ayman. Gitu cara dia. Jadi bila Nabi tanya, ni untuk kamu, ni memang untuk hak kamu, kerana kamu duduk di sebelah kanan. Tapi kalau kamu nak toleransi, boleh tak bagi kat Sayyidina Khalid Al-Walid? Tu kerana Sayyidina Khalid baru masuk Islam waktu tu. Sayyidina Khalid ni orang yang kedudukannya besar di sisi golongan musyrikin dulu. Dan juga Quraisy. Kedudukannya besar. Jadi Nabi nak dahulukan dia lah. Kata Sayyidina apa ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faqultu. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia sebut dalam hati dia. Dia tak sebut di mulut, kata dalam hati. Dia kata apa? Ma kuntu la usira ala su'rika ahada. Sorry lah, dia kata. Saya takkan dahulukan siapa pun untuk diberikan sisa minuman ini. Tapi dia tak sebut dengan mulut. Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia sebut dalam hati. Dia kata kalau nak bagi, ya betul lah. Ni memang hak aku sebab aku duduk belah kanan. Aku tahu dah kalau aku duduk belah kiri, tobat dah dapat Sayyidina Khalid dulu. Nampak? Ini bijak. Sahabat Nabi SAW yang kecil ni. Sayyidina Abdullah bin Abbas ni orangnya bijak. Jadi dia memang terus duduk belah kanan. Tahu dah Nabi akan bagi kat dia dulu dah. Sahih. Sebab bila Nabi minum, kemudian bagi kat orang yang sebelah kanan dia dulu, jadi dia akan dapat dulu sisa minuman Rasulullah. Khususnya tempat Nabi minum tu. Hak tu yang dia nak sangat. Kalau bagi kepada Sayyidina Khalid dulu, Sayyidina Khalid akan dapat dulu. Pas Sayyidina Khalid dapat dulu, bagi kat dia, hilanglah tempat tu. Baik, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man at'amahu Allah ta'aman falyaqul. Jadi sini dalil kata, sahabat kata, bila Sayyidina Anas kata, Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, aku tidak akan bagi siapa pun minum minuman yang bekas kamu ya Rasulullah. Di sini menunjukkan dalil perkara yang taqarrub ila Allah Taala, sebaiknya bagi kita untuk kita tidak suruh orang lain dahulukan untuk buat benda tersebut. Boleh tak? Tak payah suruh orang lain buat, kita kena buat dulu. Jadi sebab apa? Sebab kita mendahulukan orang dalam ibadah, hukumnya adalah makruh. Dahulukan orang lain. Contoh soft. Buat soft kan? Semayang. Jika ada soft kosong kat depan, kita duduk belakang, nampak ada orang tua sebelah kita. Kita pun kata, sila cik, sila. Makruh. Kita kena pergi depan terus. Sebab tu ibadah. Tak disunatkan bagi kita untuk kita dahulukan orang lain. Kita kena berebut. Tak kita pula pergi kata, pakcik dulu, pakcik dah tua dah. Tak berapa lama lah kan. Dia dah ambil dulu. Kau ajak gila kan. Jadi kena apa ni, Allah tak perlu gitu. Tapi saya minta maaf. Dalam bab ni lain sikit. Ini bukan bab takharrub. Ini dalam bab isar, dalam bab berkaitan dengan kita nak dahulukan siapa pada ketika tersebut. Jadi waktu ni sebenarnya Sayyidina Khalid boleh tanazul dalam bab tu. Sayyidina Abdullah bin Abbas boleh tanazul dalam bab tersebut. Tapi dia tidak mau tanazul. Kerana ni hak dia. Kerana tu ulama sebut, kalau kita datang satu tempat, kita datang satu tempat pengajian, tempat tu biasanya tempat murid yang khas bagi guru tersebut. Ataupun orang yang afdal dalam majlis itu akan duduk di tempat tersebut. Tapi kita datang dulu dan kita duduk di tempat tersebut. Tengok hak yang orang yang sepatutnya duduk di tempat itu baru datang. Jadi adakah kita perlu bangun untuk pindah tempat dan kemudian kita panggil orang yang sepatutnya duduk di situ? Tak, kata ulama, tak perlu. Teruskan duduk di situ. Yang datang lewat duduk di tempat dia. Siapa datang lewat duduk tempat dia lah. Jangan langkah orang kecuali guru panggil. Kita main lambat dan tengok ada tempat kosong kat depan. Abang Syekh panggil, mai duduk depan. Barulah mai ke depan. Tapi kalau Syekh tak panggil, nampak ada kosong kat depan, kita langkah orang, duduk langkah. Kemas sungguh dia. Sakit hati orang.
Jadi tak boleh buat gitu. Jadi bila mana diberi minum, maka Rasulullah SAW mengajarkan sikit lagi. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Nabi kata kalau kata seorang itu diberikan makanan oleh Allah, maka hendaklah dia mengucapkan Allahumma barik lana fihi. Ya Allah, berkatilah kami pada makanan ini, wa at'imna khairan minhu, dan berikan kepada kami makanan yang lebih baik daripadanya. Ini doa ketika makan. Boleh juga baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ada juga riwayat begitu. Dalam hadis yang lain. Boleh baca doa. Dan juga kata Nabi SAW, wa man saqahu Allahu azza wa jalla labanan. Siapa yang diberikan oleh Allah Taala susu, siapa yang diberi minum oleh Allah Taala akan susu, falyaqul, maka bacalah doa Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Itu doa minum susu. Apa doa ni? Ni doa khas minum susu ni. Kata ulama, ni bukan untuk minuman lain. Jadi kalau minum minuman lain, tak perlu doa begini. Ni doa untuk minum susu saja. Garis sikit bawah tu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkatilah kami pada susu ini dan tambahkan lagilah kami daripada minuman seperti ini. Wa zidna minhu, ini tambahkan kami seperti minuman susu ini. Kemudian Rasulullah kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, summa qalatu tu kalam Sayyidat Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un yujzi'u makan at-ta'ami wasyarabi ghaira al-labani. Tak ada satu pun makanan dan minuman yang boleh mengambil tempat sebagai makanan dan minuman dalam satu masa melainkan laban, susu. Jadi susu boleh mengambil dua tempat. Dia boleh jadi makanan, dia juga boleh jadi minuman. Boleh dua sekali. Kata doa dia pun khusus. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Baca doa gitu. Dan susu ni banyak sangat kelebihan yang kita pun tahu. Jadi susu zaman lalu ni banyak campuran pula dah. Ni susu asli lah ni. Eloknya minum susu asli. Banyak susu asli ni, waktu kita minum makan capati. Jadi jamu susu kambing, susu lembu dan sebagainya. Elok minum susu yang asli tu. Susu sekarang ni yang campur macam-macam dah apa semua tu. Boleh lah baca doa yang sama juga kerana dia pun susu. Cuma taklah senikmat kalau kita minum susu yang asli. Susu unta. Tapi kalau susu di Mesir banyak jual susu jamus, susu rebau. Susu rebau ni bau jahanyak. Bau banyak sungguh. Jadi kena buh apa? Kena buh bunga cengkeh. Kita masak dulu. Orang Arab minum terus. Hebat sungguh depa ni. Kita tak lepas pi minum-minum tu pakai duduk dalam jambat lah hari tu. Kerja berulang alik pergi jambat lah. Tapi depa tiap pagi minum susu. Dan kalau kita nak masak kemudian masukkan cengkeh dalam sebiji cengkeh, insya-Allah akan hilang bau dia. Ada kawan saya beritahu kata nak bagi hilang bau susu ni kena masuk cengkeh. Dia pergi hantam masuk segenggam. Elok. Hak tu bukan susu tu. Hak tu ayak cengkeh. Orang panggil lah. Tak boleh nak minum terus. Jadi kena bijak juga lah. Bagi faham elok lah kan. Jadi kalau kata satu bekas besar tu, masuk sebiji, dua biji pun dah cukup dah untuk menghilangkan bau susu bekas tersebut. Sini ada tak gitu? Sini ada kan jual susu fresh. Dulu di Mesir dia ada bawa naik gerek, naik basikal, naik motor, bawa susu tepi. Bawa susu. Tapi jangan lalu ke rumah kita, lalu ke rumah Arab lah. Baik. Ini minuman dia. Minuman Nabi SAW gitu. Cara minum Rasulullah pada bab yang ke-29 pagi esok insya-Allah. Kita akan bincang. Jadi itu sehari 2 bab. Okey tu. Ini bukan borong din. Boleh ambil borong-borong tu. Ambil sikit-sikit insya-Allah kita akan habis insya-Allah. Ramadan ni insya-Allah habis. Kalau kita baca sungguh-sungguh dah. Baik, habis. Saya tambah sikit lagi. Tadi berkenaan dengan Makkah Al-Mukarramah. Sikit tambah. Makkah Al-Mukarramah ni kita boleh tambah doa. Kata ulama kalau kata orang darah hidung, kalau berdarah hidung dia, kata Al-Imam Syekh Al-Imam Al-Baijuri, Imam Baijuri ni Syekhul Azhar. Dia sebut apa? Kalau kata orang ni dia darah hidung, maka tulis dekat dahi dia, tulis apa? Makkatu, tak ada Makkatun. Makkah ni mamnu' min as-sarf. Kalau ilmu nahwu. Makkatu wasatul balad. Wasatul bilad. Makkatu wasatul bilad. Wallahu raufun bil ibad. Tulis tu. Makkatu wasatul balad. Makkah. Tulis Makkah. Kemudian waw, sin, ta, wasat. Alif, lam, ba, lam, alif, dal. Al-bilad. Makkatu wasatul bilad.
wallahu raufun bil ibad. Macam gitu. Wallahu raufun bil ibad. Tulis itu, insya-Allah darah hidung ni akan berhenti. Darah akan berhenti. Seolah darah tadi akan menumpu, masuk balik. Seumpama ditumpukan pada Mekah, sebagai Mekah adalah bumi yang tengah sekali. Maka darah itu akan masuk dan tumpu balik ke dalam jantung kita. Tidak lagi akan keluar melalui hidung. Ini antara khususiat Mekah. Antara khususiat doa bagi Mekah Al-Mukarramah. Boleh lah? Gitu. Ataupun orang ni dia luka kat mana-mana, apa dah? Kaki dia luka banyak, mungkin dia boleh juga tulis dekat dahi dia. Makkah tu wasatul bilad, wallahu raufun bil ibad. Insya-Allah darah akan berhenti. Kalau darah tak berhenti juga, maksudnya hak tulis tu tak apa nak yakin mana lah. Dia tulis tu, betul ke ni? Betul ke ni? Betul. Memang tak idea lah. Yakin, kena yakin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.